Ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhwatul iman, kita sambung majlis ta'lim kita. Alhamdulillah, kita sampai pada muka surat 267. Sahih nah? 267. Ha? Ya? Hai Pak Cik. Kita dengar pensel semua doa-doa ni nak buat tarikh lah ni. Kita masuk bab sesama makmum dimakruhkan saling mengganggu dengan bacaan ataupun takbir. Ini bab kita. Kita alhamdulillah khatul iman, Allah bagi pada kita ni, kalau ni sebuah cakap lah, ni sebuah cakap, Allah bagi pada kita ni dua apa? Dua perjalanan lah. Dua perjalanan hidup. Satu perjalanan hidup kita duk belajar dulu. Kita tak jumpa Quran, tak jumpa hadis. Kita kira belajar sombrono. Pendek kata menerkam. Kita pakai helmet, berani mati kita rempuh. Apa mai semua kita kutip. Lama. Dan sebenarnya ikhwan, keadaan kita begitu, kita bukan sengaja pun. Dan bila kita dapat apa-apa masa tu di atas yakin kita, itulah agama. Kita pun dengan kehendak Allah kita dapat pusingan yang kedua. Sekarang ni kita berjumpa dengan buku-buku yang macam ni. InsyaAllah kalau tak silap saya pada berapa hari bulan lah, 12 hari bulan kot. Sini ada kuliah 12 hari bulan. I think Tuesday Melayu panggil hari apa? Tuesday. Hari Selasa. Apa? Khamis apa? Itu Thursday. Ya, in August 12 lah. 12 hari Jumaat. Cannot be Friday. Kena buka beg cik. Saya ada kalender. I think Tuesday. No, 60. 16. Sorry. 16. Bukan silap akidah Pakcik. Allah Pakcik garang. Cengih. Tentang pakai batik. Cengih. 16. Tin ke T? Tin. Ada N. Saya ingat ada kuliah sini. Tak ada nah? Pasal kita punya pengarang kitab kita ini, dia akan datang ke Malaysia. Jadi bukan pengarang kitab, saya silap, penterjemah kitab. Siapa dia? Ustaz Abu Ihsan Al-Asari, penterjemah buku ni. Buku ni daripada Arab kan. Pengarang dia Ustaz Abu Malik Kamal Said Salim. Itu sahibul kitab lah, tuan punya kitab. Kitab Arab ni. Tiba-tiba ustaz ni, Ustaz Abu Ihsan Al-Asari, dia tolong terjemah. Kerana dia terjemah, kita tak boleh baca ni. Dia akan datang ke sini. Jadi mungkin kita boleh ada satu slot dengan dia kot. Terima kasihlah kat dia. Dia boleh terjemah buku ni. Kalau dia tak terjemah, duk simpan dalam buku Arab tu, jahanam lah kita. Mai sini. Confirm lah ni. Confirm ni. Betul-betul lah. Masuk. Di 15, Dewan Imam Syafi'i 15, di sini 16. Malam lah. Kita ambil malam lah. Jadi alhamdulillah ikhwan, kita pusingan yang kedua. Mungkin kita boleh minta dia bercerita sikit tentang penulis kitab ni. Kita pun tak apa berkenalan dengan penulis kitab ni.
Ya. Tak apa, bagi kat dia. Saya ambil minggu lagi satu lah. Kelihatan Mas Adun mula betul sebelum salam di sana. Tak apalah, kita bagi kat dia lah, dah dia maju. Kita minggu berikutnya panggil apa? Next apa? Lepas 16 tu. Next lah. Alhamdulillah. Dan kita dapat peluang kedua mengaji, tengok hadis, tengok perbahasan para ulama. Alhamdulillah. Baik ikhwan, muka surat 267 bab masalah sesama makmum dimakruhkan saling mengganggu dengan bacaan ataupun takbir. Kita sama makmum ni, sama ada imam tengah baca kuat ataupun imam baca tak kuat, kita nak baca bacaan peribadi kita tak boleh ganggu lah. Kita ada iyyaka na'budu, kawan tu tak boleh baca apa. Pertama, kita duduk dah rapat-rapat dekat-dekat. Ni cara sunnah lah, duduk rapat-rapat. Lepas tu bacaan kita masuk dalam bacaan dia, tahiyat kita masuk dalam tahiyat dia. Dia boleh baca, bukan dia tak boleh baca, tapi dia juga mengiktiraf dia sedang diganggu. Maka bab ni kita nak jumpa lagu ni tak boleh, dia kata makruh, jangan buat lagu tu. Kalau dia sampai tak boleh baca apa tu daripada makruh dia bertukar jadi dia berdosa. Baik, diriwayatkan daripada Abu Sa'ad, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di masjid. Ketika mendengar mereka mengeraskan bacaan, maka beliau menyingkap takbir sambil menyatakan. Nabi tengok para sahabat dia duk melakukan i'tikaf dalam masjid. Lepas tu Nabi dengar suara ribut, kita kata dengar suara ribut. Nabi jenguk kepala api. Nabi kata, ala kullukum munajin rabbah fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'da wa la yarfa' ba'dukum ala ba'd fil qira'ati aw qala fis salati. Nabi kata, ketahuilah sesungguhnya kalian tu kalau terjemah kita hampa lah, hampa semua. Nabi kata sedang bermunajat kepada Rabbnya, maka janganlah satu sama lain saling mengganggu, dan janganlah satu sama lain saling mengeraskan bacaannya. Atau Nabi berkata dalam salatnya. Hadis ni hadis yang sahih, riwayat daripada Abu Dawud. Abu Sa'ad cerita, Nabi duduk i'tikaf dalam masjid. Nabi dengar sahabat duk baca kuat-kuat, maka Nabi tegur tu dua keadaan. Nabi kata kepada sahabat, ala kullukum munajin rabbah, bukankah hampa semua sedang munajat pada Tuhan? Dia munajat pada Tuhan, hang munajat pada Tuhan. Nabi kata, fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'da, janganlah sebahagian kamu menyakiti. Dia guna perkataan la yu'dhiyanna, jangan menyakiti. Kita baca Quran sampai kawan tu tak boleh baca Quran. Kita baca Fatihah sampai dia tak boleh baca Fatihah. Nabi guna perkataan sakiti, kita sakiti dia, sedangkan dia nak munajat dengan Tuhan. Jangan. Nabi kata wala yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qira'ah, janganlah setengah kamu angkat suara di atas setengahnya lain dalam bacaan. Au qala fi salah, ataupun Nabi kata dalam salat tu sendiri. Luar salat pun tak mau, dalam salat pun tak mau. Dia kata telah disebut hadis Imran bin Husain tentang seseorang yang membaca di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sabbihis marabbikal a'la. Maka beliau berkata kepada orang yang baca tu, sungguh aku kira ada sebahagian daripada kalian yang mengganggu bacaan aku. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kita dah baca dah bab tu kan, dalam bab apa kita baca dalam bab Fatihah di belakang imam tu. Nabi sembahyang, sahabat tu baca Sabihis. Habis sembahyang Nabi kata, aku rasa Nabi kata bacaan lagu ni ganggu. Pasal Nabi tak boleh nak teruskan bacaan dia. Banyak dalil-dalil ada ikhwan
tuan kitab kita ni, dia ambil dua dalil ni. Dia ambil dua dalil ni untuk bagi tahu pada kita, kita semayang, kita tak boleh kacau. Imam An-Nawawi, saya baca sikit dalam Majmu'. An-Nawawi dalam Majmu' dia buka satu bab. Dia kata apa? Dia buka dalam Majmu', dia kata furu', masalah furu'. Ajma'ul ulama 'ala al-israr bit-tashahhudain wa karahiyatul jahru bihima. Nawawi buka bab, dia kata telah ijma' para ulama atas dua tasyahud. Bila kita baca dua tasyahud, israr, kita baca, ulama ijma' tahiyat awal, tahiyat akhir ni dibaca dengan suara yang pelan. Dan wa karahiyatul jahr bihima, dan ditegah kita baca tahiyat dengan suara yang kuat. Kita baca tahiyat, dia ni baca tahiyat, duduk sebelah-sebelah, tahiyat kita masuk dalam tahiyat dia. An-Nawawi kata bab disuruh baca tahiyat dengan suara yang pelan dan ditegah baca tahiyat dengan suara yang kuat. Kata An-Nawawi, wahtaju lahu bil hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia kata berhujah, ulama berhujah dengan hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis Abdullah bin Mas'ud ni hadis At-Tirmizi, hadis Abi Daud. Martabat hadis ni hadis yang hasan di sisi At-Tirmizi, tapi hasan sahih di sisi Al-Hakim. Kata Abdullah bin Mas'ud, minas sunnati an yukhfiya at-tashahhud. Kata Abdullah bin Mas'ud, daripada sunnah, minas sunnah, daripada sunnah Nabi, memperlahankan bacaan tasyahud. Sunnah Nabi, kata Abdullah bin Mas'ud, bila kita baca tasyahud, baca dalam keadaan pelan-pelan, jangan angkat suara kita. Kata dia rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Dia kata hadis ini riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. At-Tirmizi menilai hadis ini sebagai hasan. Wal Hakim fil Mustadrak, dan Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab dia Al-Mustadrak. Kata Al-Hakim hasanun sahih ala syartil Bukhari wa Muslim. Kata Imam Hakim, hadis ni hasan sahih di atas syarat Bukhari dan Muslim. Kata Imam Tirmizi, wal amalu alaihi inda ahlul ilmi, amalan macam ni diamal di sisi ahlul ilmi. Bila tasyahud, tak mau bagi jiran sebelah dengar suara kita. Kita baca sekadar telinga kita dengar, pelan-pelan cukup. Dan hadis ni dikatakan sahih dengan persetujuan Imam Az-Zahabi. Az-Zahabi, kita kalau baca hadis tu riwayat Al-Hakim, maka kaedah bacaan dia, kalau Al-Hakim sebut satu hadis, kita nak dengar Az-Zahabi komen macam mana. Sebab Az-Zahabi ni dia macam memberi penjelasan balik hadis-hadis riwayat Az-Zahabi, hadis-hadis riwayat Al-Hakim, dia bagi penjelasan. Sebagai ulama kata Al-Hakim ni dia tasahul, dia bermudah-mudah mensahihkan hadis. Maka mu'tamad ada di sisi Imam Az-Zahabi. Jadi kita ikhwatul iman, bila kita tahu benda ni ada dalam sunnah kita, maka kita pun kena jaga-jaga, kena hati-hati ya. Dalam hadis tadi, hadis kita baca tadi, dia sebut apa pada kita ikhwan? Dia kata Nabi SAW tegur sahabat tu, Nabi duk i'tikaf, Nabi tak mau jadi kacau-kacau macam ni, luar sembahyang ataupun dalam sembahyang. Nabi tak mau. Kita kata luar sembahyang apa salahnya kan? Tak mau. Nabi tak mau. Saya baca sikit ikhwan perkataan Imam An-Nawawi dalam Majmu'. Ni cerita di luar sembahyang, di luar daripada salat. Kadang-kadang mungkin ilmu kita ilmu tu tak sampai ke telinga kita, kita tak tahu. Tapi biar sampai. Kita tak boleh kacau orang ni dalam solat, dan yang kata tak boleh kacau dalam solat ni, kita sama-sama duk solat jemaah ni, kita sama-sama makmum, kita tak boleh kacau makmum lain.
Antum bayang kalau kawan tu duk solat, kita tak solat, lebih aula kita tak boleh kacau. Ni sama-sama solat, tasyahud pun kena baca pelan-pelan, duk sebelah menyebelah. Tak tahu orang belakang duk dengar at-tahiyyah, at-tahiyyah. Tu sabdu tu nak betul. Orang belakang dengar sah nombor 3. Kalau sah nombor 3 dengar, kawan sebelah tak dengar, memang kawan ni pekak badak. Tak apalah kalau sebelah orang pekak, tak apa. Balik kiri pekak, balik kanan pekak. Dia ni punya baca tahiyat, orang belakang dengar, tak tahu bagi salam, dia tengok orang sebelah dia tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Dia tu kata apa? Hang belakang kata aku kacau, ke sebelah menyebelah tak kata apa? Cek ENT pekak. Maka pekak kita bacalah kuat macam mana pun tak apa. Ini cerita yang tak pekak, sama-sama nak baca. Tak boleh. Dalam sembahyang tak boleh kacau. Orang tak sembahyang tak boleh kacau orang sembahyang dengan suara sembang, dengan zikir, dengan handphone ke, dengan apa ke, tak boleh. Orang yang tak sembahyang tak boleh kacau orang yang sembahyang. Jadi kita duduk dalam masjid, ikhwan, bila kita tengok orang duduk sembahyang, automatically kita punya volume, kita punya suara tu kena turun. Pasal apa? Pasal hadis macam tu. Nabi duduk beriktikaf, Nabi dengar masing-masing duduk baca Quran kuat. Semua duduk baca, kita kata macam lebah duduk bunyi. Nabi kata tak mau lagu ni. Nanti hang baca apa hang tak boleh apa, dia baca pun tak boleh apa, hang jangan kacau dia jangan kacau. Luar sembahyang pun begitu, dalam sembahyang pun begitu. Sama juga zikir. Dah habis bagi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tu imam nak zikir kena tengok. Hikmah di antara hikmah imam berpaling muka tengok makmum, nak tengok siapa masbuk, siapa tak masbuk, siapa duk buat jemaah baru. Pasal Nabi kata luar sembahyang dan dalam sembahyang. Anda tengok Imam Nawawi kata apa di dalam Al-Majmu'. Kata dia furu'. Qala Al-Qadhi Abu Tib, dia berkata Qadhi Abu Tib, yustahabu an yabda'a min hadhihi al-azkar bil hadis al-istighfar. Dia kata sunat, dah habis-habis sembahyang ni semua ni sunat kita memulakan dengan istighfar, dengan wirid lah kita kata. Lepas sembahyang ni ada bacaan-bacaan dia. Qala Asy-Syafi'i, kata Imam Syafi'i, kata Nawawi rahimahullahu ta'ala fi al-um, dalam kitab dia al-um, setelah Imam Nawawi bawa hadis Ibnu Abbas dalam kitab al-um, Imam Syafi'i bawa hadis Bukhari daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata dia duduk di rumah, dia tahu kata Nabi dah selesai sembahyang dah, Nabi duduk wirid, Nabi duduk zikir kuat, dia duduk di rumah dia. Maknanya rumah Nabi dengan rumah dia tu dekat lah, dekat. Pasal zaman Nabi tak ada ni semua mikrofon ni semua tak ada. Maknanya Nabi baca dengan jarak rumah dia dekat, dia dengar. An-Nawawi kata Imam Syafi'i ada ambil hadis ni simpan dalam kitab dia Al-Um, tapi saya tak baca Al-Um, saya baca Majmu'. Dalam Al-Um kita buka, kita nanti jumpa. Kata dia Imam Syafi'i buka bab fi rafa'u saut bi dzikri wal hadis Ibnu Zubair. Imam Syafi'i buka tentang mengangkat suara dengan zikir ni. Lepas sembahyang kita berzikir, kita angkat suara. Di situ ada hadis Ibnu Abbas, di situ ada hadis Abdullah bin Az-Zubair, wa hadis Ummu Salamah, dan hadis Ummu Salamah pun ada dekat situ. Kata Nawawi, kemudian Imam Syafi'i kata, lepas dia bawa hadis ni semua, hadis Abdullah bin Abbas, hadis Abdullah bin Zubair, hadis Ummu Salamah, lepas dia bawa hadis ni semua, Nawawi kata, Imam Syafi'i kata, apa dia kata? Dia kata yang aku pilih lil imam wal ma'mum, bagi imam, bagi makmum, an yuzkarallah ba'da salam minas salat. Imam ataupun makmum, Imam Syafi'i kata yang aku pilih lepas dah bagi salam, dia berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang ada. Istighfar, Allahumma antas salam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk
walahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam maghrib dan subuh. Allahumma ajirni minan nar dalam maghrib dan subuh. Lepas tu ayatul kursi untuk semua sembahyang. Lepas tu subhanallah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kalau rasa 33 tu banyak, boleh pilih 10 kali. Ada riwayat kata 11 kali, ada riwayat kata 25 kali. Banyak riwayat ada. Habis korang 10 ha. Nanti nak dengar tu. Oh, pelan pendek tu lah. Oh, mengaji pun pelan panjang. Ini pelan 2 pilih. Mana kalau tak ada riwayat kata 3. Kalau ada nak pegang 3. Tapi kalau orang tu 10 kali pun tak apa, baby kat dia. Makin korang zikir dia, makin ringanlah amalan di depan Tuhan. Tentulah mu ingat. Tapi ada tak riwayat? Ada. Syekh Utsaimin kata sekurang-kurangnya 10 kali. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Maksud dia wirid tu wujud dalam hadis. Siapa-siapa lepas sembahyang fardu tak wirid, sama ada duduk saat wirid ataupun dalam jalan duk wirid, dia tak wirid, habis-habis sembahyang cuh terus, maka dia meninggalkan sunnah. Dia meninggalkan sunnah. Kata Imam Syafi'i, imam makmum lepas bagi salam dia berzikir. Kata Imam Syafi'i, wa yakhfiya adh-dhikr, dan dia pelankan suara dia masa dia zikir. Lepas sembahyang ni pelankan suara dia. Illa, melainkan dia kata an yakuna imaman, melainkan dia kata bagi imam yuridu an yata'allama minhu fayajhara. Malaikat imam dia nak ajak makmum hak tak tahu ni. Makmum tahu baca ayatul kursi tapi bertabung. Dia tak baca sat ayat kursi, nampak lama duk main mengaji, pegang pen, pegang ni semua. Baca sat. Atau dia baca Allahu la ilaha illa wal hayyal qayyum. Apa? Hayyal qayyum. Tu imam pula makhraj huruf ni cekap. Oh, dia kata nampak ni tak apa betul. Maka habis-habis sembahyang dia ajak. Dia kata, "Hai, bukan lagu tu. Bacaan dia Allahu." Dia tu baca Allahu. Tengok silap banyak. Dia kata bukan hu, bukan hamzah. Allahu, bukan Allahu. Oh, dia kata saya baca lama, Pak Mentua tak kata apa. Marah tu imam. Pak Mentua saya tak kata apa. Pak Mentua saya lagilah dengan saya rapat. Tu imam jawab, hang dengan Pak Mentua hang dua-dua jahil murakab. Marah tu imam, marah kat dia. Dah orang nak ajak tak mau dengar. Dengar saya nak ajak. Agak-agak orang macam ni ikhwan, berapa lama kita nak ajak dia? Seminggu, 2 minggu, hingga seminggu, 2 minggu lepas sembahyang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia pula bawa Pak Mentua dia main sekali. Pak Mentua dia tanya, siapa kata aku murakab tu? Pak Mentua marah, siapa yang kata aku murakab tu? Orang panggil, bawa main. Tengok-tengok, baca-baca, murakab betul. Allahu, bukan Allahu, Allahu, hu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kena tutup mulut, qayyum. Duk baca bab tajwid tak baca lagi tak? Contoh ni nak sebut ni macam mana. Allahumma ajirni minan nar. Duk dengar Allah jini minan nar, Allah jini, Allah jini. Kata apa dia? Allah jini minan nar. Bukan jini, Allahumma ajirni minan nar. Oh, lagu doa anggur dengar. Oh, macam tu ke? Lagu tu. Ajak seminggu ke 2 minggu. Kata Imam Syafi'i, tak apa. Kata Imam Syafi'i, hatta yara, sampailah tu imam ni dia tengok. Dia tengok apa? Annahu qad ta'allama minhu. Kawan ni dah boleh kuasai dah. Dah erti dah apa yang dia duk ajak. Kata Imam Syafi'i, fayasir, maka lepas tu imam kena zikir pelan-pelan balik. Kita tengok dia start dengan hadis, para ulama istinbat hukum. Kata Imam Syafi'i, fa innallaha ta'ala yaqul, Imam Syafi'i kata yang suruh kita zikir pelan-pelan ni adalah ayat Allah, adalah ayat Quran dia kata, bukan saja-saja.
Dia bawa ayat apa ikhwan? Imam Syafi'i bawa ayat 110 surah Al-Isra. Allah berfirman dalam ayat itu, Allah kata wala tajhar bisalatika wala tukhafit biha. Allah kata, dan janganlah hampa angkat suara dengan sembahyang kau. Jangan duk bercerkah kuat-kuat. Dan janganlah sampai peturun suara sampai tak dengar apa. Nawawi kata ayat 110 surah Al-Isra ni, yakni wallahu a'lamu ad-du'a. Dia kata Allah tahu kata doa kita tu. Pasal apa kita nak angkat suara kuat-kuat? Pasal Allah tahu. Ini Nawawi kata Allah tahu kita baca doa, Allah tahu kita sembahyang. Kata Nawawi wala tajhar, Allah kata jangan angkat suara. Maksud dia la tarfa', jangan angkat, jangan duk pederah suara. Wala tukhafit, Allah kata jangan sampai slow sangat. Maksud dia hatta la tasma' nafsak, jangan sampai hang sendiri tak dengar apa hang baca, duk baca dalam hati tak mau. Bacaan-bacaan ni kita baca di mulut, telinga kita dengar. Kata Imam Nawawi, Imam Syafi'i kata, aku kira, ni anda tengok, dia kata aku kira anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam innama jahara qalilan, Nabi pernah zikir angkat suara kuat. Imam Syafi'i kata aku kira hadis tu, yang kata hadis Ibnu Abbas tadi, hadis Abdullah bin Zubair tadi, aku kira, aku punya kira-kira, aku punya pengiraan dengan hadis tu. Dia kata apa? Dia kata liyata'allama an-nasu minhu, tujuan Nabi angkat suara sebab Nabi nak ajak orang masa tu, bukan pasal sifat zikir tu kuat-kuat, tapi sebab Nabi nak ajak sahabat dia macam ni zikir. Kalau Nabi kata baca ayatul kursi, lepas tu Nabi tak tasmi', Nabi tak semak bacaan, entahkah betul, entahkah salah dia baca. Syafi'i kata, Ibnu Abbas kata, Abdullah bin Az-Zubair pun cerita, kata Nabi baca kuat ni, aku punya faham hadis tu sebab Nabi nak ajak mereka. Pasal apa aku faham lagu tu? Dia kata li'anna ammatur riwayah, kerana kebanyakan riwayat yang datang ni, keumuman riwayat allati katabnaha ma'a hadha wa ghairu hadha laysa yadhkur fiha ba'da taslim tahlil wala takbir. Sebab banyak riwayat yang kami tulis, Imam Syafi'i kata, dalam bab ni atau bab lain, kami tak sebut adanya setengah daripada banyak riwayat tak menceritakan lepas Nabi bagi salam ada Nabi berzikir la ilaha illallah, ada Nabi berzikir dengan takbir cara kuat-kuat, tak ada. Riwayat yang kata kuat ni satu dua ni saja. Tapi ammatul riwayah, kebanyakan riwayat yang kami riwayatkan dia tak menyebut pun bacaan yang kuat ni. Dia kata waqad zakarat Ummu Salamah, bahkan ada riwayat daripada Ummu Salamah kata muqsahu sallallahu alaihi wasallam wa lam yadhkur jahra. Ummu Salamah punya riwayat cerita lepas bagi salam Nabi duduk sat, tapi langsung tak sebut suara Nabi naik kuat, duduk sat aja. Bagi salam belah kanan belah kiri, Nabi pusing tengok muslimat, nak bagi mereka keluar tak belaga dengan lelaki-lelaki. Ummu Salamah tak sebut pun adanya baca kuat-kuat. Ibnu Abbas aja sebut, Abdullah bin Zubair aja sebut. Maka itu bukan mewakili kesemua riwayat yang besar-besar, itu sebahagian. Pasal itu aku kata tujuan Nabi baca kuat-kuat dengan dua hadis tadi ni kerana Nabi nak ajak, bukan pasal sifat zikir kuat-kuat, pasal Nabi nak ajak. Maka kerana tu kalau kita baca kuat-kuat lepas sembahyang, baca Quran kuat-kuat yang tak mengganggu orang, tak salah. Kalau tujuan kita li ta'lim, ni nak ajak ni, dan tu imam dia berhak. Kenal Ustaz Fauzi ke, Pak Cik Mus ke jadi imam, Pak Cik Hanifah ke jadi imam, saya jadi makmum bagi salam. Ustaz duk cakap deras sangat kan, baca Fatihah tengok, Allah terketar saya, deras sangat kan. Imam Syafi'i lah, Nawawi lah, hadis kan, pegang tengok, tengok baca Fatihah tak betul. Ni Al-Badil
Fatihah pun tak betul. Maka boleh tak tu imam kata ni, saya tak apa betul. Ni pasal apa? Pelan, ringan sangat iya ni. Pasal bagi berat sikit. Iya, tak mau tu iya. Kalau iya tu orang panggil kita jawab iya. Ni iya Fatihah ni. Iyyaka na'budu, na' pasal apa tak bunyi na'budu. Budu tu pendek, kalau panjang hak Kelantan tu. Dan tu budu. Ni na'budu pendek, tak mau panjang. Boleh tak? Sekali-sekala boleh buat. Semua boleh. Seorang aja tak boleh. Pegang dia, kita dengan dia. Kata Imam Nawawi di sini, dia kata, aku kira, dia ambil perkataan Imam Syafi'i, aku kira Nabi SAW lam yamkus illa liyazkura sirra. Dia kata aku kira Nabi duduk berzikir kepada Allah selalunya dalam keadaan sirra, pelan. Nabi tak baca kuat. Wa uhibbu, kata dia Imam Nawawi pula, lil musalli, aku suka bagi orang yang sembahyang seorang atau jadi makmum, an yutilu dzikra, dia panjangkan zikir dia ba'da salah, lepas daripada sembahyang, wa yuksiru du'a, dia perbanyakkan doa, raja al istijabah ba'da al maktubah, kerana mengharapkan diterimanya doa lepas daripada sembahyang fardu. Buat sendiri-sendiri. Kita habis sembahyang, bagi salam semua, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita dah terpisah dengan imam, perintah berjemaah sudah habis. Dalam mazhab Syafi'i, fardu kifayah salat berjemaah, bukan doa berjemaah, bukan zikir berjemaah. Zikir lepas salat dia masuk bab yang sunat. Maka dah habis dah sembahyang, Imam Nawawi kata sunat bagi kita ni bagi panjang zikir. Maksudnya ambil zikir-zikir yang doa-doa, baca doa banyak-banyak, mengharapkan waktu lepas sembahyang fardu ni, mudah-mudahan dia adalah waktu yang mustajab doa. Buat sendiri-sendiri, dia kata. Wa hadha, kata Nawawi, ni yang aku duk kata ni, nasuhu fi al-um, inilah nas yang duk ada dalam al-um. Kata Imam Nawawi, wahtaju al-Baihaqi wa ghairuhu, Imam Baihaqi telah mengambil hujah. Imam Baihaqi telah mengambil hujah ayat 110 surah Al-Isra tadi. Allah kata bila kita solat jangan angkat suara dan jangan pelan terlampau sangat. Al-Baihaqi kata nazalat fi du'a, ayat ni memang turun pasal doa. Kata dia seperti mana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa hakadha qala, demikianlah kata Nawawi, demikianlah telah berkata ashab kita. Qala ashabuna, kata ashab kita, inna zikra wa du'a ba'da salah yastahibu an yasirra bihima. Ini mazhab Syafi'i ni. Kita bukan baca kitab Ibn Taymiyah, kita baca kitab Nawawi. Kata Imam Nawawi, berkata ashab kita, sesungguhnya zikir, inna zikra, zikir, wa du'a, dan doa, ba'da salah, lepas daripada sembahyang, yustahibu, disunatkan benda ni, an yasiru bihima, dalam keadaan suara kita sir, suara kita pelan, kita baca, kita dengar. Kata dia, wahtaj al-Baihaqi wa ghairuhu fil israr. Al-Baihaqi ni satu tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. Dia kata di antara hujah yang kuat suruh kita zikir pelan-pelan ni, dia kata berdasarkan hadis daripada Abu Musa al-Asy'ari. Cerita daripada Abu Musa al-Asy'ari, depa berjalan dengan Nabi sampai ke satu wadi, tempat yang menurun ni. Masa tu apa jadi? Semua pakat duk bertahlil dan bertakbir kuat-kuat. Semua duk turun ke tempat yang juram lah kita kata kan, lembah ni. Semua duk kata Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kata Abu Musa, irtafa'at aswatuna, kami semua pakat angkat suara. Dah seorang riau la ilaha illallah, semua sambut lah.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Musa, Nabi dengar. Masa tu duduk berjalan tau, Nabi dengar. Apa Nabi kata? Nabi kata, ayuhan nas, Nabi kata, wahai manusia. Sudah. Tak mau dengar ni semua. Nabi kata, fa innakum, sesungguhnya hampa semua, la tad'una as-summa wala ghaiba. Hampa tidak berdoa kepada Tuhan yang pekak dan Tuhan yang ghaib, Tuhan yang hilang. Kita bila cari barang tak jumpa, kita duk beletak, mana benda ni, pasal kita tak tahu duk tak mana. Tuhan hampa bukan hampa tak tahu duk tak mana. Tuhan hampa bukan Tuhan yang pekak. Innahu ma'akum sami'un qarib. Dia bersama dengan hampa, dia sangat dengar dan dia sangat dekat dengan hampa. Hadis ni hadis Bukhari dan Muslim. Kata Nawawi, hadis ni Al-Baihaqi ambil dalam kitab dia, dalil kuat suruh kita baca doa dan berzikir pelan-pelan. Jadi ikhwan, di sisi ilmu ni, semayang jangan kacau orang, dalam semayang tak boleh kacau orang, luar semayang tak boleh kacau orang, dah maklum. Cuma dekat kita aja, sampai tak sampai benda tu, betul je. Benda ni ada dalam hadis, benda ni dibincang oleh para ulama. Dan kita pun, kalau kita kata dalam konteks Malaysia ni, kita pergi masjid mana pun, semua orang mengaku mazhab Syafi'i, tapi duk zikir kuat ke zikir pelan ke lepas semayang? Kalau kuat, bukan saja menyalahi hadis, menyalahi mazhab sendiri. Hati kita ya kawan, bila ilmu tu sampai, kita nak ambil tak ambil ilmu tu. Maka orang yang lepas semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia zikir tapi pelan. Dia bukan Wahabi, dia ikut hadis, dia ikut mazhab, dia bukan Wahabi. Yang duk berenyak dengan ayat-ayat Wahabi ni, gamaknya kawan tu tak teliti kot kitab-kitab macam kita sebut nama ni Al-Majmu' ni semua ni, dia tak teliti kot. Dan kadang-kadang juga ada satu masalah ikhwan. Masalah apa? Hang cakap tu aku tahu, hang cakap tu aku tahu, bukan aku tak tahu zikir pelan-pelan ni. Kita kata pasal apa tak, aku tak terima tu bukan pasal kita, pasal hang, pasal hang. Maknanya dia ada masalah dengan ustaz yang sampai benda ni menyebabkan dia tolak ilmu tu. Nombor satu hang. Nombor dua, semua kuliah-kuliah lagu ni duk mai daripada payah terbung. Dah payah pergi terbung pula. Terbung ni apa? Baca rebung lah. Oh, sejenis tumbuhan dalam payah. Saya tanya orang yang tepat. Saya tanya sahabat Ustaz Wazi mungkin tak tahu. Tanya Pak Cik, alhamdulillah terkesan main kuliah awal dia. Yang ketiga apa? Yang ketiga pasal apa tak boleh terima? Orang ramai dia buat lagu lain, kalau salah takkan mereka buat. See? Semua masjid-masjid duk zikir lepas sembahyang kuat-kuat. Nak halau hantu setan lah, nak halau apa lah, macam-macam. Hujah ni macam-macam. Ada juga hadis At-Tirmidzi kan, Nabi lalu tepi rumah Umar baca kuat, Nabi kata pelankan suara. Nabi lalu pula rumah Abu Bakar, Nabi sampai duk bang apa Abu Bakar duk baca malam-malam ni, sampai tak dengar. Duk besok pagi Nabi komen, Nabi kata Umar pelan sikit suara. Umar kata, ya Rasulullah, saya nak ambat setan-setan ni semua, ramai duk tidur ni semua ni. Nabi kata tak apa, saya nak baik dia buat tidur. Tang hang makik sembahyang, tang depa nak tidur, baik dia buat tidur. Nabi kata Abu Bakar, angkatlah suara sikit. Abu Bakar jawab hadis ni. Abu Bakar jawab apa? Tuhan mendengar. Nabi kata betul Tuhan dengar, tapi aku pun nak dengar juga suara. Ini semua dalil bila kita baca, kita dengar. Kita baca, bacaan tu bagi sampai ke telinga kita. Ini semua ikhwan duk ada. Kalau kita tak terima kerana ustaz cakap tu kita tak suka ke dia, kita salah. Dan kalau kita pergi buat macam lain, kita menyalahi ulama yang kita duk pertahan bukan-bukan ni. Habis amalan kita tu orang putih kata based on di mana? Based on tu tak mana? Amalan yang kita duk buat tu, dia punya tempat apa? Sandaran dia, tempat letak dia tu tak mana? Kita kata Syafi'i, malam ni kita jumpa tak macam tu. Ini kita baca Al-Majmu'.
Ini Al-Majmu' ada 22 jilid. Kitab fiqh, Tiang Seri Fiqh Mazhab Syafi'i oleh Imam An-Nawawi. 22 jilid dia ada. Saya baca ni jilid nombor 3. Jilid nombor 3. Tak sukalah nama Ali Hasan ni, aku tak sukalah. Dia ni apa-apa yang acak lah. Aku tak suka dia. Jangan sampai tak suka pada satu orang sampai tak boleh terima fakta. Dah Ustaz, saya duk mengaji selama ni, Ustaz saya mengaji tak abang apa lagu ni. Tak apalah, mungkin dia tak ada majmuk, mungkin dia tak semak. Tapi kita tahu, tak salah kita buat nota kaki. Hak duk baca tadi habaq nama kitab, nama jilid. Pergi tanya siapa pula, pergi tanya Abdullah Iraqi kan. Nak tanya, mamak ni dia duk perkena betul ke kitab ni? Kitab ni betul-betul wujud tak? Ni Ustaz nak tanya, ni betul-betul wujud. Dia duk kata nama Nawawi. Saya bukan percaya kat dia sangat ni. Saya tengok dia pun saya nak seriau. Tambah dengar dia cakap lagi lah, saya seriau. Sampai lah ni sampai tak boleh zikir tau. Kita kata pelan, dia kata tak boleh. Kita kata zikir pelan, dia kata tak boleh tau. Ada macam satu kawan dia pergi tanya kat Ustaz Abdullah Iraqi. Dia kata saya duk pergi kuliah Ustaz Alim, dia sampai tak bagi puasa Isnin Khamis. Dia duk marah orang puasa Isnin Khamis ni. Saya nak tanya kat Ustaz, Isnin Khamis ni boleh puasa ke tak boleh puasa? Ustazlah kata boleh. Awak tak boleh. Apa sebab dia duk kata tak boleh? Ustazlah tanya saya, apa sebab tak bagi orang puasa? Ustazlah tanya saya, apa sebab tak bagi orang puasa? Sikitnya duk ada hadis ke? Saya kata memang ada hadis. Hadis tu suruh puasa Isnin, suruh puasa Khamis. Puasa Isnin Khamis ni puasa sunat. Tapi janganlah sampai kita puasa Isnin dengan Khamis, tamu main dalam rumah. Tamu main rumah kita, kita masak bagi dia makan, kita duk belangut. Kita beritahu ini saim. Ni bukan puasa Ramadan, ni puasa Isnin dengan Khamis. Rasa patut buka lah. Hang kata lagu tu ke? Saya kata lagu tu lah. Habis sebab dia ni memang orang macam lain. Saya kata lain parti lah kot. Lain parti lah kot. Tak apa, kita tak suka dengan orang, tak apa. Tapi kita dengar sikit. Jangan jadi sampai ketat dada, nak kena pergi pakai mak oksigen baru udara masuk balik. Dengar apa dia kata. Tajuk kita baca, ikhwan, bagi satu mukmin, bagi satu Muslim, dia tak dengar Imam Syafi'i kata apa pun, dia tak dengar Imam Malik kata, dia tak dengar siapa kata pun tak apa, tapi dia mesti tahu apa Rasul dia kata. Bagi satu mukmin, bagi satu mukmin, dia belajar Rasul dia kata. Tiba-tiba mukmin, ikhwan, dia mukmin, dia percaya, dia iman pada Nabi ni lebih daripada benda lain, lebih daripada benda lain. Dengan siapa pun, ikhwan, orang putih kata sebagai endorsement untuk mengesahkan benda kita dengar tu, is it true from Nabi, tu saja. Bukan kita nak siapa mengendorsekan Nabi, tak. Kita hanya nak satu endorsement, betul tak betul cerita ni sampai pada Nabi, tu saja. Bukan kita nak endorse Nabi. Syarat Nabi cakap, guru aku kena buat satu endorsement. Kalau dia kata macam lain, kira macam lain. Nabi buat pun kita tinggal, kita ikut cara dia. Yang tu umat bagi satu endorsement pada Nabi, tak boleh. Tu duk main mimpi bukan-bukan tu. Kita nak satu endorsement, berita tu betul tak sahih daripada Nabi. Kita takut kawan depan kita ni dusta, pasal ada tempat maq'ad, tempat duduk dalam neraka kalau bohong. Kita nak dapat satu endorsement, pengesahan, betul tak cerita ni daripada Nabi, betul tak Nabi kata lagu tu. Setelah kita tahu kata Nabi ada buat benda tu, Nabi ada sebut benda tu, kita tak memerlukan siapa-siapa dah. Walaupun kita tak tahu sebahagian orang kata macam mana, tak perlu apa dah, kita terus beramal. Bagi satu mukmin, sepatutnya jiwa dia macam tu. Sepatutnya jiwa tu macam tu. Tapi kerana dunia dah macam-macam dah masuk bergelora dalam jiwa raga kita, ya kawan, kita kena ada satu pihak pula. Kalau kita kata ni betul, ni kita duk baca kitab ni, kalau dhaif dia abang dhaif, sahih dia abang sahih,
Hasan dia Abang Hasan. Penterjemah pun amanah juga, terjemah salin sebiji lagu tu. Tak ada nak pergi buat tambah-tambah tak mana. Ikut macam dalam kitab tu. Tengok puas hati semua sahih. Nota kaki ni pasal apa penting untuk rujukan kita? Nak tengok Ustaz, pengarang kitab ni dia ranjau ke tak ranjau? Dia sahih, diriwayatkan oleh Abi Daud, oleh Ahmad. Dia bubuh apa lagi? Dalam hadis, dalam Sunan Abi Daud, pergi tengok hadis nombor 1332. Lagilah dia cakap bohong, kita boleh tulis. Dia bagi dengan angka. Lepas tu dia habaq pula dalam Musnad Ahmad jilid yang kedua, muka surat 94. Dalam, kalau kita lihat dalam kitab As-Sahihah, dia kata antara muka surat 1597 sampai 1603. Ikhwan, duk bagi nota kaki lagu ni, kita macam duk pergi buka jalan. Senang orang cari kita pembohong ke kita tak bohong. Sampai macam tu Tuhan tunjuk ilmu pada kita. Kalau kita duk pergi buat cek gang juga, tahu cek gang? Ketegang lah. Duk pergi buat cek gang juga. Aku minta maaf majmuk kan, dia ni silap-silap dia ranjau kot. Ni mana punya majmuk dia baca, awak bunyi lain. Pergi cari kitab majmuk, jilid yang sama, penulis yang sama, tengok ada tak bab ni, bab sunatnya berzikir dengan suara yang pelan, ada tak? Kalau sahabat pergi cari-cari, tengok tak ada, maknanya saya ranjau. Ini aku duk kata dah, raja ranjau, bukan kata rakyat, raja tu kan. Ini raja ranjau betul. Setelah cari, antum ilmu dia macam tu. Bila antum ada ilmu, antum boleh kenal siapa pembohong sebenarnya. Atau dengar malam ni kita baca lagu ni, kita baca dua kitab, Sahih Fiqh Sunnah dengan Al-Majmu'. Tapi Al-Majmu' buat masalah ni saya ingat tak ada lagi yang terjemahan Melayu. Kalau Al-Um dah ada Pak Cik. Berapa jilid Pak Cik? Al-Um berapa? Tak buka plastik lagi. 17 jilid Al-Um. 17 jilid Al-Um. Boleh cari. Jilid 1. Hari tu dia buat mukhtasarkan ringkasan 3 jilid kan. Ni bukan kata ringkasan. Betul-betul tafsir Al-Um tu ambil yang Arab tu sebiji-sebiji. 17 jilid. Satu-satu jilid nala punya tebal ada dah. 17. Lagu tu punya sedepah ada dah. Kalau nak tengok berapa parah dia, lepas ni kita pergi tengok, kita pergi ziarah rumah pakcik. Pakcik berkeluar Al-Um tengok. Oh, nak tengok. Betul. Lepas tu kita buka pula tajuk ni. Tajuk berzikir lepas daripada bagi salam. Ada tak tajuk tu? Hak Melayu tu ada tak ada? Akhwan, bila kita dah ada ilmu saja nak tengok yang kata mamak ni bohong atau tak bohong, kita boleh tahu siapa pembohong. Orang cakap benar, dia boleh bagi bukti. Orang cakap tak ada sandaran. Ustaz, dalam kitab mana Ustaz sebut tadi? Kitab mana tu? Saya lah ni sejak berumur suka lupa. Nak main dah. Tu tanda-tanda lah tu. Bukan tanda-tanda tua, tanda-tanda ranjau. Mana tadi saya baca itu? Tak Ustaz, saya nak buat nota kaki. Banyak rumah saya ni, banyak kita. Tak apa Ustaz. Imam mana kata tadi yang Ustaz cakap tu? Imam mana? Imam boleh terbung. Dia dah duduk main dah. Kita boleh baca ni semua, kita pergi tanya satu orang. Ustaz, semalam saya pergi kuliah satu orang lah. Kuliah siapa? Ada lah satu nama saya sebut, Ustaz kena sawan pula. Tak Ustaz boleh dengarkan nama dia. Inilah ayat acak ni. Dan ni dia senang nama-nama yang terkenal di Nusantara ni. Allah pergi buat apa kuliah kawan tu? Dia tu merepek. Saya nak tanya satu bab, dia baca dua kitab, satu Sahih Fiqh Sunnah, satu dia baca Al-Majmu'. Dalam ilmu ustaz ada tak ada bab yang dia kata tu?
Tengok, satu endorsement ilmu kita cari, knowledge endorsement ataupun endorsement knowledge, pengesahan ilmu. Tengok dia nak jawab apa. Ya memang, tengok cara dia jawab. Ya memanglah, memang tu ada benda ni. Benda ni bukan kata apa, benda ni memang ditulis. Sunat kita zikir kuat-kuat, tapi kita sunat zikir pelan-pelan. Tapi kita duk zikir kuat-kuat ni bukan pasal apa, pasal masyarakat kita lalai. Cukup. Antum dah nampak dah dia atas mazhab ke, dia lari dah. Antum nampak dah. Antum nampak dah. Nampak dah. Tak payah malaikat Jibril mai bagi tahu, dia perkenang, tak payah. Kalau Jibril sampai berhabaq, maknanya kita teruk lah. Kita teruk lah. Kita kata, ustaz, kalau kita buat macam dalam kitab macam mana? Tak boleh, masyarakat keliru. Antum boleh catat dua dah. Sebab dia cakap lagu tu, sepatutnya orang agama dia defend ilmu. Sepatutnya dia kata memang ada dalam kitab, dan kita pun kena suruh masyarakat kita ikut apa yang ada dalam kitab, dalam hadis ni. Tapi nak buat macam mana sahabat, masyarakat kita teruk ni, saya duk berjuang nak bagi mereka kembali. Bila dia cakap lagu tu, sama at par dengan ilmu. Dia sedang berjuang. Tapi kalau dia kata awak, kita salah ke kita buat lagu ni? Kitab bukan satu. Dalam majmuk kata tak boleh, dalam Fathul Bari kata boleh. Fathul Bari pula kata boleh. Dalam Fathul Bari kata tak boleh. Ni dalam Syarah Sahih Muslim kata boleh. Bukan Nawawi saja ulama kita. Bila dia main lagu tu, bermakna dia tak boleh stand kepada ilmu. Dia duk cari, dia duk gagau tak mana dia boleh nak lepaskan diri daripada kemelut yang ada. Ikhwan, Allah tunjuk kat kita siapa ranjau, siapa tak ranjau based on knowledge. Saya bila cakap orang putih dia lancak sikit, Melayu dia gagal. Kita boleh tahu. Lepas itu betul orang Arab ni dia akan kata pada kita i'ti burhanak. I'ti burhan. Dia kata mana burhanak? Mana hang punya dalil? Oh, aku nak tengok. Kita bercakap-cakap pasal dalil, dia lagu tak boleh lepas, dia tanya satu soalan. Dia kata, anta min ahli dalil? Dia tanya, tu kira dia tak berhati ya. Anta min ahli dalil? Kalau kita terjemah bahasa Melayu, awak hang terror tak mana dalil sangat? Awak cakap sangat ke? Awak hang ahli dalil ke? Apa dia tanya dalil-dalil? Orang cakap ikut sudah ha? Maknanya dia tak ikut KTM punya track. Dia tak ikut KTM punya track, dia buat kereta api baru, dia buat track baru, dia duduk ikut lain lah. Track itu tak diluluskan. Pasal itu kita nak dengar hujah, ikhwan. Nak dengar hujah. Jadi kita, ya kawan, sampai tahap ni kita sepakat, baik hadis, baik ulama mazhab, semua suruh dengan peringkat sunat baca pelan-pelan. Sebagai makmum, baca pelan-pelan, jangan bagi ganggu jiran. Kalau kita baca kuat juga, hukum dia makruh. Kalau sampai kawan tu tak boleh baca apa langsung, dia boleh tukar jadi baik dalam solat maupun luar, sepakat sunnah mai macam tu. Maka atas kita lah nak terima ke tak terima. Baik, selesai bab tu. Pakcik ada soalan ke bab ni? Pakcik ada soalan? Baik, bab baru. Wajib mengikut imam dan haram mendahului imam. Boleh sambung ke? 9 dah? Boleh? Satu lagi Takut takutlah siapa nak pergi lepas ke apa. Adalah. Pakcik ada kerja, kalau ada kerja saya nak berhenti. Alhamdulillah. Baik, bab yang berikutnya, wajib mengikut imam dan haram mendahului imam. Imam tak ada rokok, dia dah pegang kepala temburung dah. Imam baru tengok-tengok dia dah ready, siap dah. Oh, dahsyat makmum ni. Dia kata wajib dan haram. Foto imam ni haram. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah. Anda tengok yang Arab tu nah, wa idza qala sami'a Allahu liman
hamidah. Ejaan dia macam mana? Sin, mim, ain, alif, lam, lam, ha. Sin, mim, ain, betul? Bacaan dia sami'a, bukan sami'a. Sami'a. Lepas daripada ain, alif kan? Alif tu nama apa dalam tajwid? Apa malu? Hamzah wasal. Hamzah wasal. Ni nama dia hamzah wasal. Bukan cari pasal tu. Wasal. Hamzah wasal. Ni hamzah wasal. Maksud dia apa dia? Kalau kita baca secara wasal, alif tu hilang. Ain dimasukkan dalam lam. Seperti kita kata wallahi. Kita tak kata wa Allahi. Wallahi. Waw tu masuk terus ke dalam lam. Pasal alif tu nama dia alif hamzah wasal. Dia bukan alif hamzah qata'. Alif hamzah wasal. Jadi kita ya kawan, bila kita sebut sami'a, kena keluar ain. Ain masuk dalam lam. Sami'allah. Dia tak mau sami'allah, jadi alif. Banyak kita suka kata sami'allahu liman hamidah, salah. Betul tak? Ain tu masuk dalam lam. Sami'allahu liman hamidah. Takat mampu kita lah. Tapi jangan bagi makhraj alif keluar. Sami'allahu liman hamidah dengan alif ke dengan ain? Kalau saya kata sami'allahu liman hamidah dengan huruf apa? Huruf alif. Betul ke tak betul? Tak betul. Bacaan dia sami'allahu liman hamidah. Huliman, bukan hulimal. Kita tengok elok. Huliman. Lam, mim, nun. Lepas nun tak ada huruf alif lam. Dia terus ha. Maka bacaan dia liman. Ujung lidah tu terus pergi bagi kena langit-langit. Liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Kena kawan bini nama Hamidah, ya pula. Ya abang, tak, aku Hamidah ni, bukan Hamidah. Itu pergi menyu pula, ya abang. Abang dia punya sayang. Pak mentua dengar, Pak mentua kata, amboi sayang sungguh menantu kat anak kita ni. Sampai dia semayang pun dia panggil Hamidah. Pak mentua jahil murakab. Mayang tak benar. Baik, wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu wa idza sajada fasjudu wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Hadis ini di Bukhari dan Muslim. Nabi kata sesungguhnya diangkat imam ataupun ju'ila, dijadikan imam untuk diikuti. Jika ia bertakbir, imam takbir Allahu Akbar, maka bertakbirlah, baru makmum takbir. Jika dia rokok, maka rokoklah. Jika dia mengucap Sami'allahu liman hamidah, maka kamu ucaplah Rabbana walakal hamdu. Maka jika dia sujud, maka sujudlah. Jika dia salat dengan duduk, maka salatlah dengan duduk. Maka hadis ni tuan kitab kita nak ambil kata makmum kena tahu dijadikan imam untuk diikuti. Bahkan dalam sebahagian riwayat kata fala takhtaliful imam, riwayat Bukhari, jangan kamu menyelisih dengan imam. Dan dalam riwayat Muslim, Nabi kata janganlah kalian mendahului imam. Jika dia bertakbir, maka bertakbirlah. Dalam riwayat Muslim, Nabi kata jangan potong imam. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi bersabda, ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ayaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin aw ja'alallahu suratahu surata himarin. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kata, tidakkah salah seorang daripada hampa takut? Nabi kata, pasal apa hampa tak mau takut benda ni? Hampa tak takutkah dengan benda ni? Apa dia? Jika dia makmum mengangkat kepalanya sebelum imam rokok, imam tak ada angkat lagi, dia semacam duk rolling, tengok lama sangat pergi rakaat maka dia pun angkat. Dulu bila sahabat semayang dengan Nabi kan, sahabat pernah kan tengah sujud angkat kepala, bukan tujuan sahabat nak dahului Nabi, tapi risau, awak lama sangat ni,
Tengok Husain duk ada atas belakang. Nabi kata lama dia ni duk main. Tujuan sahabat tu bukan dia nak potong, dia takut, maka dia tak masuklah hadis ni. Maka Nabi kata, jika dia angkat kepala dia sebelum imam, bila Allah akan menjadikan kepala dia seperti kepala kalder, atau Allah menjadikan bentuk rupa dia seperti rupa kalder. Ini di mana ya kawan? Akhirat esok, bukan di dunia. Ada orang cerdik ramai kan, dia kata saya dah buat kerja lama dah, rupa-rupa saya tak ada ubah apa. Dah akhirat sana, kena kapal semua, muka cantik elok, muka ni Melayu ke, muka Boyan ke, muka Jawa. Bangkit akhirat, Jawa pun tak kena Jawa. Apa dia ni kalder? Teringat balik hadis Bukhari Muslim, dia suka angkat kepala cepat daripada imam. Ada orang macam ni kawan, ada. Hantu pergi kampung-kampung, ada. Kadang-kadang jenis dapat tali pinggang hitam ni, dah siap dia boleh curkah. Lama nampak, dia duduk semayang. Lama nampak, habis semayang, dia sound tu ikut imam. Baca apa dalam tahiyat. Dia rasa tahiyat tu lama, dia sound tu ikut imam. Dengar. Hadis-hadis ni menunjukkan haramnya mendahului imam dalam salat. Jumhur ulama menyatakan pelakunya berdosa, sah salatnya sah. Kebanyakan ulama kata kalau diangkat kepala dulu daripada imam, diangkat aja, dia tak sujud, dia tak apa, diangkat aja, sembahyang dia sah. Sebab kita boleh andai apa, dia tak boleh tahan, dia uzur. Ia ni agama ni ikhwan, dia ada satu bab dalam agama ni, antum kena, kita belajar nanti kita akan jumpa bab apa. Bab kalau kita nampak orang buat salah dan kita jumpa 11 jalan untuk kata dia salah, 10 jalan untuk kata dia salah, tiba-tiba ada satu jalan ke sebelah boleh ditakwil untuk kata dia tak salah, pakai yang ke sebelah. Jangan pakai 10 tu, pakai yang ke sebelah. Sampai Nabi kata menghukum orang, Nabi kata membebaskan orang yang bersalah secara tak sengaja lebih baik daripada menghukum kawan yang tidak bersalah. Dia ni salah, kita bebas. Tak sengaja, dia tu tak salah, kita hukum. Bagus lagi kita pergi bebas kawan ni walaupun dia salah. Pasal apa? Bebas bermakna life. Kena hukum bermakna dead, pass away. Pecik boleh faham saya cakap? Maksud dia apa? Habis. Penyamun, perompak, hakim tersilap. Dia ni betul-betul punya Allah, dia kata inilah hikmah aku puasa tu ni. Lepas memang dia patut kena. Tersilap membebaskan orang yang bersalah lebih baik daripada menghukum kawan yang tidak bersalah. Macam tu agama suruh cari. Tengok dia angkat kepala dulu daripada imam. Jangan taksir sembahyang dia batal. Ingat dalam hati dia tak tahu. Ingat dia tak sengaja ni, dia ni mesti sakit belakang dia meletup ke apa. Tak sih. Kalau kita pakai jalan tengah sembahyang, kita boleh usyar, kita boleh kata dia macam-macam, merakak betul lah. Macam mana bab ni tak tahu? Kita tak tahu masalah dia. Maka jumhur ulama kata sembahyang dia tak batal, tapi perbuatan dia itu berdosa. Adapun Imam Ahmad dan ahli zahir berpendapat batal sembahyang dah. Imam Ahmad kata batal. Ini juga pendapat Ibnu Umar. Ini juga satu pendapat daripada pendapat Ibnu Umar. Jadi kita sembahyang tak boleh kita potong imam. Baik, bab kecil. Demikian juga dia kata bab tak boleh menyamai imam. Bagi sama pun tak boleh. Peraturan dia imam dulu. Nabi habaq dah tadi. Apa dia? Fa iza kabbara fakabbiru. Jangan bagi musabaqah. Musabaqah ni sama-sama. Imam A, dia pun A. Nampak dia kata. Dia kata bukan semua orang boleh buat lagu ni. Memanglah hang seorang dia buat lagu tu. Orang ramai tak buat lagu tu. Dia kata bukan senang nak dapat lagu ni. Imam A dia A, Imam Hu dia U, Imam Bar dia Bar. Dia kata kita sembahyang lama baru erti benda ni. Tu tanda kata hang tak erti. Dia ingat dia erti.
Champion dia kata, champion, bukan senang nak buat macam ni. Tengok tajuk ni. Diriwayatkan daripada Al-Bara, dia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap sami'allahu liman hamidah, bila Nabi kata sami'allahu liman hamidah, tidak ada seorang pun dari kami yang menundukkan punggungnya sehingga beliau sujud, kemudian barulah setelah itu kami semua sujud. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Itu dia sembahyang Nabi ajar. Siapa pun jadi imam macam tu. Bila kita lagu lutut kita nak terkendar ni, bila dia imam kena tempat sujud, baru kita Allahu Akbar. Imam baru kita berhenti dah lutut, makruh. Kalau dai imam tak dan kena lantai, dai kita kena dulu. Kita tengok pula imam, lambat kita seronok pula, berdosa. Sembahyang sah dia kata, tapi perbuatan tu dosa. Pasal apa? Pasal Nabi kata dijadikan imam untuk diikuti. Antum tengok di sini kita nampak satu bayang, tidak ada mufaraqah. Tak ada mufaraqah. Tak ada istilah mufaraqah. Di bab di belakang ni yang kita nak baca ni lagi dahsyat, ikhwan. Bab ni kita tak boleh mufaraqah dengan imam. Bila kita lantik dia jadi imam, imam ada tugas kan, tengok makmum semua. Hadis yang kita dah baca dah, uzur dalam bab jangan baca bacaan yang panjang-panjang. Kita dah ingat alif lam mim, kita pun seronok lah, Nabi tinggi pun 6 ayat lah. Ulaika humul muflihun, kita nampak nak rokok. Naik pula, innal lazina kafaru sawa'un alaihim, kita kata tak apa, sekali lagi dia nak rokok. Dia heret api, wa minan nas, muka kita pucat dah, wa minan nas pula. Dia nak pergi taman sampai dah atas dah. Au kasaibim minas sama, kita dah duduk berdengung dah. Taman ayat ni. Dengar ya ayuhan nas su'budu. Alamak, su'budu pula. Dua muka imam dua bagi. Ni maghrib ni. Yang tu nama dia memberatkan. Tak boleh. Tak boleh. Jangan bagi berat. Cara dia ikut cara Nabi. Adapun tertinggal daripada imam, jika kerana satu uzur seperti sakit atau sejenis, maka hal itu tidak mengapa. Namun jika sengaja tertinggal, hukum dia makruh. Lambat. Imam dah sujud, dia tak lepas rukuk lagi. Masalah dia ni orang yang gagap. Dia baca Alham lambat. Dia gagap. Jadi imam alaisallahu bi ahkamil hakimin, dengan jawab sekali bala syahidina. Imam komplit sami Allah, dia baru iya na'budu, dia baru na'budu, nasta'in tak main lagi. Imam sami Allahu liman hamidah, muka dia pucat dah. Bila nak walak dhalin ni, bila nak main, dia gagap. Dalam mazhab orang gagap ni, ikhwan, satu uzur lah. Kalau dia baca, ataupun orang tua-tua dia penat. Satu, musim sejuk dia penat. Yang kedua, penat pergi berkelai dengan makcik tadi. Penat. Dua penat main kat dia. Main pula, imam pula cepat. Dia duduk, pak mu tak lepas lagi. Depa ni semua, ikhwan, tak habis Fatihah pun tak apa, ikut sajalah. Pasal apa? Depa uzur, depa tanggung uzur. Kita kata ke orang gagap tadi, tak boleh, kena perabit. Dia nak walak dalin, imam Fatihah lain, dia baru nak rukuk. Imam dah habis satu rakaat dah. Dia kata, wah, imam ni sama dengan aku pula dalin. Imam dah rakaat kedua, rukuk ada lagi rakaat pertama. Pasal apa? Gagap, lambat. Tengok, dia kata kalau macam ni jadi, janganlah pergi kata sembahyang dia batal, tapi perbuatan dia tetap makruh. Lambat, jauh sangat. Kadang-kadang imam dah bangkit dah, Allahu Akbar, imam duk tahiyat dah, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu, duk baca dah, dia sujud tak habis lagi. Dia dah bagi tahu kat kita sini, dia kata, ya ikhwan, dia kata perbuatan tu duk pergi potong pahala sembahyang dia banyak sangat.
Sebahagian ulama kata kalau lambat lagu ni, jika terlambat daripada imam lebih daripada satu rukun, maka batal sembahyang dia. Dia kata ada ulama kata batal sembahyang. Mazhab Syafi'i dia kata 2 rukun panjang. Mazhab lain dia tak mau. Imam rukuk, imam dah masuk rukun panjang pertama, Allahu Akbar, imam sami Allahu liman hamidah, dia kena pastikan dia rukuk. Kalau mazhab Syafi'i, rukuk rukun panjang pertama, i'tidal tak masuk, i'tidal rukun pendek, sujud rukun panjang yang kedua, dia kena rukuk. Kalau dia tak rukuk juga dengan sengaja, sembahyang dia terbatal terus. Pasal dijadikan imam untuk diikuti. Kenapa dia berkata batal? Ini terutama dalam mazhab Imam Ahmad, dia kata batal. Pasal apa? Dia ambil hadis tadi berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Hang tak faham ke hadis tu? Untuk diikuti. Imam rukuk Pasal tu kita baca kan, makmum menghabiskan Fatihah dalam kondisi makmum. Berapa pendapat ada? 4 pendapat ada. Satu mazhab kata kena, mazhab Syafi'i, tapi mazhab lain, mazhab Abu Hanifah, hang makmum, kerja hang bukan menghabiskan Fatihah, kerja hang ikut imam. Ya pakcik? Oh dia cakap, pakcik lebih arif lah bab ni, pakcik Hanifah. Pakcik Hanifah kata dalam mazhab Abu Hanifah, dia masuk cantik tak baca pun tak apa. Mazhab Imam Malik kan, rakaat yang kuat tak payah baca, rakaat yang imam baca tak kuat baru. Pasal apa ya kawan? Pasal tak mau kena ni semua hadis-hadis ni. Mazhab Syafi'i pun kalau nak baca jangan sampai terlepas rukun, 2 rukun panjang. Tengok baik, tajuk yang terakhir, tajuk ni pendek aja, boleh beli ya. Ingat nak habis sampai belakang tu tak dan juga. Baik, apakah harus, tajuk baru, apakah harus mengikut imam jika imam tambah dalam rakaat? Imam sudah pergi buat 5 sembahyang maghrib, sembahyang isyak 5 rakaat, kita duduk sebagai makmum duduk ketang. Apa ni? Satu imam tadi dia main kalut, dia makan apa ada lagi semua. Dia masuk, dia tengok ada siapa ke, dia pun tak suka kawan tu jadi imam, dia sudah dah kaki kawan tu, dia jadi imam, dia kalut, dia sudah bagi isya 5 rakaat. Makmum pun dah cantik dah, ni makmum tahu dah, makmum baca dah, sujud ni bangkit tahiyat lah, tak tahu imam bangkit terus. Imam bangkit berdiri, lagu doa Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, makmum nak baca lah. Nak ikut bangkit ke, nak duduk ke? Tengok dia kata, misalnya dia kata imam lupa, kan tanda orang tua ada 3 Satu, suka lupa, tanda orang tua. Kita kadang bila kita main umur tua ni, kita tak perasan tau pakcik. Nanti pakcik main umur saya, pakcik tahu kita macam tak apa perasan. Tu tanda orang tua ada 3 kan. Satu, suka lupa. Lagi 2, tak ingat pasal lupa. Tanda kita lupa. Lagi 2 pun tak ingat pakcik. Tanda kita sudah lupa. Apa dia? Misalnya imam lupa, lalu dia bangkit ke rakaat yang kelima, makmum sudah mengingatkannya dengan mengucap tasbih. Dia bangkit, makmum duk kata subhanallah. Makmum matematik cantik lah. Orang kita tu nak tengok dia semayang matematik, dia memang cantik. Tambah jenis tak pernah semayang, dia main semayang, dia nanti ingat. Tak tahu imam nak bagi nombor 5, dia kata ni 4 ni aku tak mau main semayang ni, dah 4 tambah pula kau tak ada marah. Matematik dia cantik kan. Kita ni, kita dah main semayang lama, bagi 6 pun kita ikut. Kita punya tak particular. Kita tak ada particular punya. Kita pun dah berapa lupa rakaat. Kita semayang apa ni? Semayang isyak. Dia kata, hang ajak aku main semayang, tahu tak? Dulu aku duduk main sepak takraw sampai pukul 12 malam. Hang ajak aku main semayang.
Semayang isyak. Aku nak tanya isyak berapa rakaat? Kata 4. Tadi tu imam tu buat berapa? Kita pula, berapa dia buat? Dia buat 5 tahu tak? Oh tak bagi 6 tu Aku ni nak main semayang betul-betul, bukan nak main. Dia marah. Sebenarnya dia geram. Dia geram pasal rakaat lebih. Apa nak kena buat? Tengok dia kata, kita dah kata dah subhanallah, tapi imam tak menghiraukannya. Pasal apa? Kerana dia mengira bahawa dirinya tak lupa. Dia duk pegang, kata ni baru 3. Tak lupa, dia kata dia tak ada lupa. Dia sebelum tidur malam duk makan susu. Kan ada satu apa, susu apa yang bagi ke tulang kekah ni semua ni, apa nama, untuk orang 60 kata Enlin, dia gigi semua cantik, kalsium semua elok, apa lupa pula. Dia kata tak makan susu lah, lupa. Marah, dia marah dengan makmum. Makmum kata ni yang kelima, dia kata ni baru 4. Apa nak jadi? Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata, jika mereka ikut bangkit bersamanya kerana tak tahu, maka tak batal semayangnya. Syekhul Islam kata, kalau makmum ikut juga imam, kerana makmum sendiri tak boleh buat satu keputusan, dia ikut, maka tak batal semayang. Betul tak betul dikira atas imam dalam kes lagu tu. Kes makmum lepas semayang, semua orang tengok muka aku tengok muka hang, rasa macam 5. Tu imam rasa 4, dia ni rasa macam 5. Tengok tu imam kata, pasal apa awak pucat muka? Pasal apa? Rumah banjir ke? Tak ada. Saya pun sebenarnya tu imam dalam dilema tu saya dalam dilema tu imam, cakap pun tak kena, tak cakap dia makan dalam ni. Imam kata berat ni masalah. Saya rasa tu imam buat macam 5, tapi saya tak sure. Nampak? Dia tak ada mauqif, dia tak sure, maka kena kira imam punya rakaat lah. Masa tu makmum tak boleh pakai apa dah, pasal dia tak sure, kerana dia tak tahu. Tapi kata akan tetapi perlu diketahui bahawa tidak seharusnya mereka mengikutnya. Ibnu Taymiyah kata, kalau makmum tu sure yang ni dah masuk 5, dia jangan ikut. Dia nak kena buat apa? Dia kena duduk dalam tahiyat dia. Duduk dalam tahiyat, baca tahiyat, tunggu imam perhabis. Biar satu tu imam yang perhabis. Kata dia, tetapi menunggunya hingga dia mengucap salam untuk mereka, atau mereka mengucap salam sebelumnya, namun menunggunya adalah lebih baik. Ibn Taymiyah dia letak bab ni di bawah bab ijtihad. Makmum ada 2 pilihan, tunggu tu imam di situ, itu lebih baik, bagi salam sama-sama, atau dia tak larat nak tunggu, dia boleh bagi salam sendiri, dia mufarakah dengan imam, dia keluar pun boleh juga. Dia kata pun boleh juga. Yang ni adalah mazhab Syafi'i. Kalau kita tunggu imam tu, dia main dah macam-macam. Satu imam buat silap, bila imam dah buat silap 5, dia duduk ni, dia duduk main dah meletup gunung berapi. Orang nak jadi imam, dia nak jadi imam. Orang buat 4, dia buat 5, dia duduk maki dah. Ni Dewan Bahasa Pustaka yang Pulau Pinang punya, dia duduk keluar. Bukannya Kuala Lumpur punya. Kuala Lumpur kamjat ni semua tak ada. Pulau Pinang ada. Komus Pulau Pinang ni dia ada. Dia duduk keluar ni, Harami nak jadi imam sangat. Kalau macam tu dia meletup bagi salam, balik wang. Tak usah tunggu, melingkup terus. Satgi dia boleh balik sejadah kata imam tu, pasal dia duduk meletup. Pasal mereka sama-sama pergi interview, dia tak lepas, dia tu lepas, lagi dia meletup. Macam mana boleh bagi kat dia jadi imam? Lupa. Dia mesti banyak buat maksiat masa muda. Dia main. Dia duduk bagi salam belah abang. Tapi tunggu lebih. Tengok dia kata penulis. Tengok ikhwan, kadang-kadang kita belajar, make your decision, buat keputusan kita sendiri. Sebab masalah ni masalah ijtihad. Dia kata tengok, mungkin dia kata ada yang menyatakan bahawa jamaah harus mengikuti imam
berdasarkan keumuman hadis yang menyatakan keharusan mengikuti imam. Alasannya kerana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 5 rakaat, para sahabat juga ikut berdiri mengikut beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka ketika imam bangkit ke rakaat yang kelima agar tetap duduk. Masalah ini adalah masalah ijtihad, maka telitilah lebih lanjut dia lepas kat kita. Kita dah baca dah dalam bab sujud sahwi. Abdullah bin Mas'ud cerita, hadis itu hadis Bukhari, Nabi semayang 5 rakaat, sahabat tak duduk, sahabat ikut. Dah habis bagi salam semua, Zul Yadain, dia kata kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ada tambah rakaat kah? Nabi kita pasal apa? Kau buat 5 ya Rasulullah. Terus Nabi sujud sahwi. Maka dalam hadis itu Nabi tak kata, pasal ini kes yang pertama, Nabi tak kata kepada sahabat apa dia. Nabi tak kata lain kali kalau aku buat 5, hampa duduk dalam tahiyat, jangan ikut aku. Nabi kata dua benda yang terjadi. Nabi dengar cakap dia, Nabi buat sujud sahwi, lepas tu Nabi kata, kalau aku tersilap, ingatkan aku. Yang tu saja ada. Maka dia kata hadis, kalau tu imam buat 5 rakaat, makmum nak ikut tu ada. Takat 5, kita boleh ikut. Pasal apa? Kita letak atas kepada tu imam, kira dia yang betul. Tak lagi dia bagi Assalamualaikum, kita habaq kata tu imam 5 ni, Allahu Akbar, Allahumma salli Muhammad wa ali Muhammad, tebuk dia pun sujud sahwi, kita pun sujud sahwi lagu dia. Boleh tak boleh lagu tu? Tuan kitab kita kata masalah ni ijtihad. Dia kata buat keputusan kita. Dia ada 3 cara, ikhwan. Ibn Taymiyah dia suka apa? Dia suka kita tunggu, dan itu sama dengan mazhab Asy-Syafi'i, tunggu. Satu. Ataupun yang kedua, dia kata apa? Kita boleh bagi salam sendiri. Ataupun yang ketiga, tuan penulis kitab kita kata ikutlah. Pasal apa? Masa kita ikut tu, kita sangkut kepercayaan kita dekat imam tu 100%. Macam mana sahabat buat? Dia letak kat Nabi. Masa dia padu ikut tu, dia tahu 5 bukti dia lepas sembahyang dia faham. Tapi percaya kat Nabi tu 100%. Kira Nabi betul, kira kita salah, ikut. Maka kita pun kalau kita ikut, lepas tu kita beritahu ke tu imam, 5 ni. Kalau tu imam tu jujur, dia sujud sahwi terus. Nak kena ulang balik sembahyang ke tak payah. Pasal tadi dia buat, dia sendiri tak ingat kata 5. Kalau dia ingat benda tu 5, dia tahu benda tu kelima, dia continue juga apa jadi. Dia Allahumma salli ala Muhammad, patutlah sudut fikir macam ada tak kena tu. Awak tak tegak, kami makmum, kami tak apa berani untuk imam, bab ni kami tak khatam lagi, tu nak buat apa? Imam kata kita sujud sahwi Tuan kitab kita kata masih boleh kita teliti dalil-dalil lain lagi, banyak lagi. Jadi kalau kita mazhab Syafi'i, boleh ambil cara Imam Syafi'i lah, tunggu di situ jauh lebih baik. Kalau duduk maki tu imam, bagi salam. Ataupun ikutlah. Sebahagian dalam mazhab Abu Hanifah ikut tu imam, letak kepercayaan daripada tu imam, lepas tu tegur dia, bagi salam pun boleh juga. Ini benda ijtihad, kita tak letak satu keputusan yang mu'tamad, ijtihad. Clear nah? Baik. Tajuk baru, tajuk ni untuk minggu depan lah. Untuk minggu depan saja abang. Tajuk baru itu bab apabila imam sembahyang duduk kerana uzur, makmum macam mana? Imam dia uzur, dia duduk, dia takbir Allahu Akbar. Kita sebagai makmum ni nak kena duduk ke nak kena berdiri? Pasal hadis kata dijadikan imam untuk diikuti. Ya, kita macam mana? Bincang pula tajuk ni. Bincang jadi ramai pula. Berkelahi pula sama-sama ulama. Hang kata kat aku kata kat hang. Ya Ustaz Fazil, ada soalan?
Oh, pergi balik. Ya, pakcik. Pakcik cuba buka muka surat 137. Muka surat 137. Bukan. Muka surat 138. Muka surat 138. Hadis nombor 5 tu kan? Hadis nombor 5. Apa dah pakcik? Muka surat 138. Ada pakcik? Hadis di atas. Hadis Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat. Ibrahim berkata, rawi hadis, beliau menambah atau mengurang. Ketika salam, ditanya pada beliau, wahai Rasulullah, apakah telah terjadi sesuatu dalam salat? Beliau balik bertanya, apakah itu? Sahabat kata, ya Rasulullah, ada apa-apa kah jadi? Nabi kata, pasal apa? Mereka jawab, engkau telah salat begini dan begini. Dalam satu riwayat dia sebut 5 rakaat. Sahabat abang. Maka beliau melipati kakinya dan menghadap kiblat, lalu sujud 2 kali. Kemudian salam. Nabi buat sujud sahwi lepas salam. Kemudian beliau menghadap kami seraya berkata, sesungguhnya seandainya terjadi sesuatu dalam salat, maka pasti aku khabarkan pada kalian. Nabi kata, kalau sembahyang ni ada tambah kurang ke, aku nanti abang. Tetapi aku hanya manusia biasa yang bisa lupa seperti kalian lupa. Jika aku lupa, maka ingatkanlah aku. Jika salah seorang dari kalian ragu dalam salatnya, maka hendaklah dia mengikuti perkiraan yang benar, lalu menyempurnakannya. Kemudian hendaklah dia bersujud 2 kali. Dalam riwayat Bukhari, hendaklah dia salam lalu sujud 2 kali. Dan dalam riwayat lain, beliau salat 5 rakaat, kemudian beliau sujud 2 kali. Itu hadis dia. Bermakna dalam hadis ni, sahabat ikut tak ikut? Sahabat ikut Nabi buat 5 rakaat. Dan ada tak kata Nabi pada sahabat, lain kali jangan ikut, takat 4 sudah? Nabi tak kata kan? Bila Nabi tak kata, tuan kitab kita kata masalah ni masih boleh dibincang lagi. Sebab Nabi tak meletakkan. Maka kalau ada makmum, dia pergi ikut tu imam yang buat 5 rakaat dengan dia meletakkan kepercayaan kepada kiraan tu imam. Sebab Nabi juga kata kan, bila kamu sembahyang, kamu main ragu-ragu, kira yang bagi tepat. Lepas tu sempurnakan sembahyang. Kita letak atas tu imam kira betul. Di atas itu kita ikut dia. Boleh tak salah. Ya. Tak kata. Oh, okey. Okey. Hadis ni tu satu gok. Betul. Betul. Kita mungkin ada masalah sikit ikhwan. Masalah apa? Masalah kita sangka kita ada. Kita tengok dalam hadis ni. Kita tengok dalam hadis ni buat 5 rakaat. Betul? Nabi lupa kan? Lepas tu Nabi kata, aku manusia macam hampa. Aku tersilap tegak ah. Okey. Kita punya masalah ni ikhwan apa dia? Kita tak boleh follow hadis ni. Kita follow ustaz lebih. Kita tak follow hadis ni. Sebab hadis ni bagi orang yang sembahyang 5 rakaat kerana lupa, sembahyang ni tak batal. Sah. Cuma untuk buat iblis jadi menangis, syaitan jadi menangis, buat apa? Sujud sawi. Dan dalam kes ni Nabi sujud sawi di mana? Luar daripada sembahyang. Kita ni pula, kita ada satu dalam kepala tu tak? Bila orang pergi habaq kat kita kata kita sembahyang lebih, kita pegang kata sembahyang tu batal. Kita nanti pegang mikrofon, kita kata, jemaah sekalian, saya minta maaf, tadi saya terbuat 5 rakaat,
sembahyang tadi dah batal, kita buat lain. Kita tak boleh menerima hakikat kata tak batal pasal kita buat tak sengaja. Pada lupa kita tak boleh terima. Dia nanti main satu macam berdengung, tahu tak? Dia lagu nak pucat tak pucat, naik motor pun nak balik Paya Terbong, dia pergi ke Brown Garden, satu Pulau Pinang dia pusing, Round Island pusing kat mana, macam nak pergi tukar parti tu lah. Dia jadi alamak, sampai di rumah bini tengok pucat, abang pasal apa? Dia bincang pula dengan bini dia, hang ingat macam mana aku nak sembahyang lain kan macam mana? Bini pula jadi ketang. Bini kata, abang ibadat jangan buat main-main. Bini angkat jari, abang jangan buat main-main. Macam mana ni? Saya tak mahu abang masuk neraka. Alamak, masuk hidung mata dalam semua masuk habis dah. Tak apa abang, kita telefon Al-Fadhil, cari nombor Al-Fadhil ni, dah main 6 suku dah. Telefon Al-Fadhil. Al-Fadhil kata macam mana? Macam ni masalah dah. Al-Fadhil kata macam ni, nak bagi puas hati pergi sembahyang lain. Al-Fadhil kira nak bagi puas hati lah. Al-Fadhil dia bukan nak tengok adik, dia kira nak bagi puas hati aja. Dia kata nak bagi puas hati pergi sembahyang lain, tentu tak kabelah dah. Tak telefon, bini dia kata, abang keputusan dia muktamad, kita mazhab Syafi'i. Al-Fadhil kata kena sembahyang lain. Lelaki pun lari ambil semayang semua, hampak sejadah, tukar baju. Tadi baju lupa, pakai baju blank pula, takut lupa pula sekali lagi. Buang baju-baju tu semua, usalli lain, sembayang lain, bagi Assalamualaikum, Assalamualaikum. Baru dia main lega. Dia sandak pun, dia kata kalau aku mati pun husnul khatimah. Tengok, okey, dia nak buat lain, dia boleh buat lain. Tapi saya kata masalah tu tak mana, dia tak boleh terima kata sembahyang dia tadi sah. Jawapan sah tu dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima. Mana boleh sah? 5. Kita kata dengan sengaja batal, tapi tak sengaja. Tadi kan Ibu Taimiyah kata makmum duduk dah rakaat keempat, imam bangkit rakaat kelima. Lepas tu makmum kata subhanallah ke imam. Imam tu pula duk kira, kata tengok ketegaknya makmum, depa lupa, depa kata aku lupa. Imam pegang, kata dia tak lupa. Imam duk pegang, kata depa yang silap. Imam teruskan sembahyang dia. Ibnu Taimiyah kata tak apa, tak batal sembahyang imam pasal dia pegang, kata ini yang keempat. Dia tak ingat, kata dia tambah sembahyang. Macam mana Nabi? Sahabat nampak 5, sahabat tak tukar. Habis-habis sembahyang, kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi tanya, sahabat tanya, ada apa-apa berlaku ke dalam solat? Nabi kata pasal apa? Kau buat 5. Nabi dengar-dengar, Nabi lipat kaki dia duduk macam mana tahiyat. Nabi sujud 2 kali. Lepas tu Nabi pusing. Nabi kata kalau sembahyang ni ada penambahan ke kurang, aku nanti habang, tapi aku manusia, aku terlupa, lain kali ingatkan aku. Kalau hampa sembahyang dia main ragu-ragu, ambil yang sempurna, ambil jumlah yang tak ragu, lepas tu sempurnakan sembahyang hampa. Nabi abang lalu tu. Kita pakcik, hadis ni kita tak boleh amal pasal jiwa kita. Satu macam pakcik kata tadi, bila subhanallah dekat imam, imam pula jadi dia dah berdiri dah, subhanallah dia jadi cempera. Dia jadi nak rokok ke, nak sujud ke nak sembahyang lain ke? Makmum pula tak boleh terima kalau tu imam duduk balik. Itulah masalah kita. Itulah pasal tu tuan kitab kita kata benda ni ijtihad. Kalau dalam mazhab Syafi'i, orang bagi subhanallah, dia dengar dan dia boleh kait sesuatu, ada benda tak selesai ni, dia boleh reling kan, dia boleh reling, semua duduk, dia boleh ingat, kata lebih. Kalau mazhab Syafi'i dah sampai keyakinan, dia sampai pada rakaat yang lebih, dia mesti turun, baca semua apa lebih kurang, dia sujud sahwi, baru dia bagi salam dengan bersedia sejadah nak main daripada mana-mana arah, satu silap mata boleh main. Kalau sejadah main tu okey, takut silap lembik pun main sekali dengan sejadah.
Nanti kena amput semua cukup, kena haria semua cukup. Jadi itulah masalah kita, kan? Dan kita pakcik, kita dah tahu dah benda ni. Kita dah tahu dah benda ni. Kita nak kata subhanallah ke? Kata subhanallah untuk imam lupa sunnah. Tapi bila kita nak kata subhanallah, kita nak kena tengok imam tu macam mana. Dia bersedia tak subhanallah tu mai dalam telinga dia. Kalau kita bagi subhanallah, dia lagu nak mai. Biasa-biasa pun dia latah. Cuk, latah. Subhanallah, subhanallah. Dia kali-kali, apa pasal? Dia riau dulu gitu, apa pasal? Lingkup, jangan kata sebelah. Kita tunggu dia dalam tasyahud, bagi salam dengan dia, ataupun kita follow dia dengan kita yakin kiraan dia betul daripada kita. Maka lepas itu terpulang pada kita. Nak habaq kat dia pun tak apa, tak habaq pun tak apa. Kalau habaq, dia sunnah bagi dia sujud sahwi, dengan kita sujud sahwi sekali. Boleh pakcik? Ya pakcik. Ya. Ya. Dia sudah. Okay. Pakcik ada pengalaman? Cerita sikit. Belum ke 10 lagi. Kita terus apa yang kita yakin. Pakcik teruk tu imam jadi kacau. Bukan, saya jadi imam. Oh, pakcik jadi imam. Orang teruk pakcik. Oh, pakcik sembahyang berapa rakaat? Tak lebih. Makmum teruk. Lepas tu pakcik jadi macam mana? Okey. Oh, jangan tu. Dah bukan ganggu imam, ganggu pakcik. Pasal imam lain tak terganggu. Pakcik seorang yang terganggu. Tegur tak salah. Tapi makmum tu dia kena tahulah. Makmum tu kena baca imam lah. Subhanallah. Ini di antara benda yang kita, orang putih kata get ready untuk mai apa-apa. Kita kena get ready ya. Tapi macam pakcik pegang kata kiraan pakcik betul, macam hadis Abdullah bin Mas'ud tadi ya. Kira terus. Dan makmum tak boleh kata apa. Lepas dah subhanallah, tak ada lagi dah subhanallah. Jangan sepanjang-panjang duk kata subhanallah. Lagi kawan tu tak duduk, subhanallah. Jadi macam malam raya, dia tu pula Allahu Akbar. Jadi malam raya punya dah peringat tu imam. Tak payah lah. Sekali, 2 kali, 3 kali cukup, enough. Tu sebab bagi tekanan mental pada imam. Dia proceed apa dia nak buat. Dan macam ni tidak menjejaskan sembahyang dia. Cari jalan supaya jangan kata sembahyang dia rosak. Cari jalan. Boleh pakcik Itu semua pengalaman lah. Kawan-kawan kami tahu dah lah. Kalau pakcik jadi imam, kami tak kata subhanallah lah. Pakcik, nampak pakcik jadi kalut kan? Boleh nah? Ada dalam kitab ni antara soalan, antara permasalahan yang dibawa adalah berlebihan, berkurangan dan juga ragu-ragu. Jadi so, macam mana kalau ada solat tu dia salah rukun pula? Maksudnya kita tengah tahiyat awal, dia bangun terus, imam dia bangun terus. Macam mana kondisi makmum tersebut dan kondisi imam tersebut? Dia nak teruskan ke atau kena ulang lagi sembahyang? Cuba tengok muka surat 137. Muka surat 137. Ini hadis daripada Abu Hurairah kan? Hadis ini hadis Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat zuhur ataupun asar. Lalu beliau salam pada rakaat kedua, bukan kata tinggal
tahiyat, bagi salam terus. Ini persoalan besar. Kalau tinggal tahiyat bolehlah kata abad kan, bagi salam terus. Kemudian beliau mendatangi kayu yang ada di kiblat masjid. Tengok, Nabi bagi salam. Nabi kemudian beliau keluar mendahului manusia. Nabi keluar awal lagi. Maka Zul Yadain bangkit dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau mengqasarkan salat atau engkau terlupa? Nabi melihat ke kanan dan ke kiri lalu tanya, apa yang dikatakan oleh Zul Yadain ni? Zul Yadain kata, ya Rasulullah, kita tak musafir, selalu kita semayang 4 rakaat asar ni. Hari ni Nabi buat 2, adakah dipotong lagi 2 tu? Nabi lalu macam tercengang, apa cakap ni? Sahabat lain semua kata, ya benar, engkau hanya solat 2 rakaat. Kemudian Rasulullah solat kembali 2 rakaat, lalu mengucap salam, kemudian takbir dan sujud, kemudian bertakbir dan bangkit dari sujud. Tengok, Nabi pi balik, dia takbir, masuk balik dalam semayang, buat lagi 2. Lepas tu kalau kita buat apa? Kita semayang lain. Kita kata apa tak semayang lain, hang dah bersembang. Ni Nabi sembang. Ni Nabi sembang lah. Cakap dengan Zul Yadain. Nabi sembang dengan dia. Ya, semua bagi pengesahan, endorsement, semua nak ambil doa. Nabi dengar apa Nabi buat, terus Nabi pergi sembahyang lagi 2. Nabi kembali bagi salam, Nabi sujud. Tengok nah, hadis yang keempat, hadis Abdullah bin Buhainah. Rasulullah bangkit pada salat zuhur, padahal beliau harus duduk tasyahud. Soalan sahabat tadi, soalan sahabat. Nabi betul duduk tahiyat awal, cerita daripada Abdullah bin Buhainah. Tapi Nabi tak buat tahiyat awal, Nabi bangkit. Kemudian ketika beliau telah menyempurnakan salat, beliau sujud 2 kali dengan takbir pada setiap kali sujud dalam posisi sebelum salam. Nabi tinggal tahiyat tu, Nabi tertinggal dan sahabat semua tinggal. Tak ada siapa duduk baca. Dia kaedah lagu tu. Kalau Nabi tak buat dalam sembahyang atau luar sembahyang, sahabat akan tak buat. Maka tak ada istilah Tuk Bilal ni makmum baca tahiyat sedangkan imam terlupa tahiyat awal. Imam berdiri rakaat ketiga, makmum duk baca tahiyat, tak ada istilah lagu ni. Tinggal bangkit. Semua bangkit. Lepas tu Nabi bagi salam semua. Ketika sembahyang dah sampai di ujung dia, Nabi sujud 2 kali dengan takbir, kemudian Nabi bagi salam. Ni pula Nabi buat sujud sahwi dalam sembahyang, baru Nabi bagi salam. Orang makmum pun sujud bersama beliau sebagai pengganti duduk yang terlupa. Maka makmum pun sujud sahwi bersama dengan imam, pasal sujud sahwi itu ganti tahiyat awal yang terlupa. Maka imam tinggal tahiyat awal, kita pun tinggallah tahiyat awal itu. Boleh sahabat? Boleh? Alhamdulillah. Ni dah satu bab pakcik. Kita sampai lah tak boleh terima bab ni. Kalau kita terlupa, kita ada buat rakaat dah bagi salam dah, kita nanti ingat sembahyang tu dah lingkup. Lepas tu dia nanti ustaz sendiri nanti kata Al-Fadil nanti kata jangan main-main. Bukan kata 1 jari, 2 jari pakcik, kiri kanan naik, jangan main-main. Al-Fadil letak lagu tu. Al-Fadil jumpa, dia tanya, itu sembahyang qada lagi. Dia kalau tak qada entah dikira tak sembahyang. Dia kata hadis ni macam mana Al-Fadil? Nabi dah bagi salam, Nabi pergi sembang pula dengan sahabat. Bila sahabat abang, Nabi jadi terkejut. Lepas tu Nabi masuk dalam masjid, Nabi sambung sembahyang balik. Lepas tu Nabi bagi salam, Nabi buat sujud sahwi. Macam mana?
Tak apalah, dia Nabi, kita siapa? Alamak, Al-Fadhil terlupa ayat uswatun hasanah. Allah buat Nabi untuk contoh. Inilah satu bab haji kita tak boleh ikut sampai lah. Ini seringan-ringan bab ni. Kalau bab akidah orang tak boleh ikut, untuk kena maki. Get ready. Untuk kena tu. Kes macam ni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang semua lagu nak pergi serbu kat tu imam. Pasal apa? Lohak buat doa. Kita ingat kawan tu lari nak pergi mana? Lari ambil helmet nak rodok. Insan yang lemah. Menyanyi lagu Rohana Jalil. Tu imam nyanyi, aku insan yang lemah, hanya mampu berserah-serah. Maki tu imam. Imam kata tak apa, kita sembahyang. Tak tahu tu imam buat lagi dua. Kawan tu sembahyang terus pakai helmet. Tu imam buat lagi dua. Dah buat bagi dua, bagi Assalamualaikum, Assalamualaikum, sujud sahwi pula, buat luar sembahyang. Ini boleh mendatangkan marah. Sedangkan itulah yang ada dalam hadis. Kalau kita selesaikan masalah sebahagian daripada masalah forok kita macam ni ikhwan, dia akan jadi gunung berapi meletup di tempat-tempat yang tak ada gunung berapi. Boom, dia meletup. Hampa mengaji kat mana? Abang dekat Ali Hasan. Alamak, ayat acak tu ke? Wajib. Dan Rabbi syrahli, ya Allah, bagi dada dikenal Nabi, tahu martabat dia dan tak lawan dia. Cukup dia bagi hati kita. Tolong aku ya Allah. Antum ingat kita mengaji ni kecil ke ikhwan? Bila antum hadapi masalah, antum selesai dengan cara sunnah, sebelah antum ni orang yang tak pernah tahu. Antum, saya kata kat antum percaya tak saya kata yang kita duk mengaji ni ada orang tak tahu? Bukti dia, kita baru tahu. Sebelum ni kita pun tak tahu. Kita lah witness kepada benda ni. Sebelum kita sampai bab ni pakcik, kita pun tak tahu. Kita dah ingat cara kita. Hari ni kita jumpa macam ni ke? Macam ni ke cerita dia? Macam ni ke cara dia? Kita buka kitab lama-lama, diary lama-lama, kita duk simpan, duk mengaji, tengok semua lagu duk main blank. Macam mana ni dia jadi ketam. Nak amal jadi ketam. Minta Allah buka dada kita, sebab kita mengaji ni bukan sebarangan orang. Rasulullah, kita baca baru ni apa dia sifat Nabi? Azizun alaihi ma'anitum. Dia sangat menderita kalau dia tengok kita susah. Allahu Akbar. Harisun, tamak dalam hati dia nak kebaikan Allah ni sampai pada kita. Bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang beriman dia terlalu cinta dan sayang. Di atas sifat ni Allah kata laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Hampa betul banyak kami hantar nabi ni sama macam hampa. Dahsyat. Allah bagi kat dia sifat dia tu. Tiba-tiba kita belajar pasal dia, kita jadi takut. Jangan takut ya kawan. Kita tak paksa orang buat macam ni. Orang boleh buat macam apa dia belajar, tapi kita tumpang ada nyawa sakit baki. Sampai bab sembahyang pun, kalau jadi sesuatu insiden dalam sembahyang kita, bercita-cita kita dalam hati nak selesaikan insiden itu dengan cara insan yang terbaik ni. Baik. Antum nak tahu apa yang saya tanggung, antum buat apa yang saya buat. Antum nanti tahu. Sembahyang macam Nabi, sujud sahwi macam Nabi, antum buat. Lepas tu antum nak tahu siapa duk tengok saya, antum nanti tengok, orang tu nanti tengok antum. Dia observe terus. Very particular. Semua orang sembahyang subuh angkat tangan, doa Allahumma hdina fi man hadait, antum seorang je lurus tangan. Satu saf, dada ke kiblat, muka mai kat antum.
Lagu ni aja duk baca kunut, duk tengok mana punya sangkuriang mali kundang tu. Jangan main tu. Sujud sawi pula macam tadi baca 5 rakaat hamba bagi pula sujud sawi, lepas tu hantar sembahyang lain. Kita kata ada dalam, dia kata di akhir zaman tanda kiamat, semua orang baca hadis. Allah, tanda kiamat baca hadis, jangan baca hadis. Saya kenal benda tu. Di antara tanda hari kiamat, hampir mengaji kat satu orang, dia tanya dalil. Dia tanya dalil. Dia suka berkeluar dalil. Pertama, dia kata orang ni bukan cerdik tak mana. Aku duk tengok YouTube dia juga, bukan aku tak tengok. Dia duk baca kitab-kitab bunyi Arab baris pun tak betul. Ada. Dia pun ni tak tahu mana sangat. Dia duk gempang lah betul lah kat orang. Tanda akhir zaman, orang macam ni banyak duk mengajar hangpa. Hantu kena ayat tu, dia baca pula, dia mau kata di belakang Rawahul Bukhari wa Muslim. Hantu dengar tengok muka saya tak cuak. Alamak, tanda kiamat mai dah malam ni. Tanda kiamat mai dah malam ni. Orang putih kata happy go lucky. Seronok dan rasa bertuah. Pasal apa? Yang kita buat itu ada dalam hadis. Ada dalam hadis. Cukup tak kata. InsyaAllah lepas ni ikhwan, minggu depan panjang umur, sihat badan, kita akan tengok bab apa? Bab tentang imam sembahyang duduk. Kita ni makmum nak kena duduk kan, nak kena apa? Macam mana itu tajuk dia, dan dia bincang panjang. Dia yang timai yang pula bab apa? Mubalik ni apa? Imam kata Allahu Akbar, dia seorang-seorang pergi riau Allahu Akbar, mubalik. Macam di Mekah kan, dia main bab tu. Ada tak ada dalam hadis yang tu, yang Mekah tu buat tu? Ada tak ada yang tu dalam hadis? Dia main bab tu. Lepas tu dia main pula satu bab minggu depan. Kalau Ustaz tak buat perangai apa, boleh jumpa bab ni. Bab apa? Bab tu imam batai, dia pergi tunjuk. Jadi imam batal, pakcik ada, Ustaz Fauzi ada, sahabat ada, saya bagi mic kat pakcik. Boleh tak boleh? Ataupun bila imam bagi mic, kita pelan tunduk ke bawah, tengok lantai terus. Apa dia tunjuk aku pula ni? Macam mana? Tu imam ni, dia boleh tak pegang satu bau? Pegang tangan, hang ganti aku. Kata pula hang ganti aku. Tarik kawan tu pula dia pasang stand. Tak mobil. Boleh ke tak boleh? Dia main bab tu. Barulah dia jumpa bab besar tentang hukum masbuk. Alhamdulillah ikhwan, apa yang kita belajar dulu-dulu, dia memori, khazanah pustaka ilmu dalam kepala kita. Kita cantum dengan law ni, kita belajar, kita ada satu library besar dalam pemikiran kita. Susunlah ilmu ni bagi elok. Cuba umur kita ada sikit-sikit, kita belajar. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.